Sakarat tu sakit, kata Nabi. Baik, jadi Allah ucap apa? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Sikit kita ambil, tengok ayat yang ke-10 pula. Surah 10. Ayat yang ke-10. Jadi antara ahli syurga pun demikian juga. Asal berjumpa je, Assalamualaikum. Kemudian dia kata apa? Alhamdulillah. Okey, surah 10 ayat 10 muka surat 209. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam syurga ni doa-doa ni permintaan, nak apa disebut apa? Subhanakallahumma. Kemudian ucapan salam dia, greeting dia, bertemu dia ucap apa? Ucapan penghormatan dia, assalamualaikum ataupun salamun alaikum. Malaikat ucap salam kepada dia, Allah ucap salam kepada dia. Sesama ahli syurga pun sama juga. Jadi ucapan salam ni penting. Sebab salam tu kena faham betul-betul. Maksudnya apa dia? Sejahtera. So baru ni, yalah, khutbah baru ni pasal apa? Khutbah minggu lepas. Berat tu nak baca khutbah. Pasal rokok kan? Pasal rokok. Jadi bayangkan seorang ayah, dia menghisap rokok dalam rumah. Tapi masuk rumah dia kata Assalamualaikum kepada anak-anak dia. Betul ke tu? Sebab kita tahu rokok berbahaya kepada kesihatan. Lepas tu bila melekat kat langsir-langsir tu, ada lagi dia punya kesan buruk dia. Tapi dia ucapkan apa tadi? Assalamualaikum. Salam tu sejahtera. Macam mana nak tahu sejahteranya macam kita masuk kat syurga? Ada tak mudarat dalam syurga? Tak ada. Itulah salam kita. Itulah yang kita bawa ke seluruh dunia. Mana-mana pergi pun, kalau kita pergi luar negara sekalipun, jumpa orang Islam, kita kata apa? Salam. Kita kat mana-mana tempat pun kita bawa kesejahteraan tu. Keselamatan tu berupa Quran ni dekat dunia ni. Sebarkan. Dan dengan Quran itulah orang akan selamat dalam syurga nanti kan? Jadi nak selamatkan dunia kita ni, kita nak jadi seorang superhero ni, itulah tugas kita tadi. Iaitu menyebarkan Al-Quran. Itu kerja besar yang kita nak buat. Jadi ke akhirat nanti kita dah relax dah, tak payah buat lagi dah. Dekat syurga nanti tak payah hafal nahu, hafal domir, tak payah fi'il mudhari', fi'il madi, maf'ul lumbi. Lepas maf'ul lumbi belajar mula-mula maf'ul lumbi, tiba-tiba nanti ada maf'ul mutlak. Sebab apa kena faham macam tu pula? Sebab kita bukan orang Arab. Kita belajar bahasa macam orang Cina belajar bahasa Melayu. Dia reti kan, dia tahu mana. Kita tak payah belajar bahasa Melayu, kita tahu baca dah. Tapi dia kena belajar. Kalau tidak dia cakap terbalik-terbalik. Saya sana pergi, dia kata. Maksud sana pergi pula, dalam bahasa dia terbalik grammar. Jadi kena belajar grammar bahasa Melayu. Samalah kita bahasa Arab. Tapi kat syurga dah tak payah dah. Hanya apa, hidup dalam tu bersenang-senang. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka akhirkan doa mereka dengan apa? Alhamdulillah. Dapat nikmat makan, alhamdulillah. Jadi ini baru mukadimah kemasukan kita ke dalam syurga. Dalam syurga nanti Allah nak bagi apa dia? Yang Allah bagi dalam syurga macam kita dah tahu dah. Kita kena selalu baca. Memang dah tahu kan, urusan ni mesti dah tahu. Tapi kena selalu baca supaya kita ingat dan terdorong dan rasa termotivasi nak masuk syurga. Dalam syurga ni tak ada satu pun benda yang bukan nikmat, semuanya nikmat. Dalam syurga tak ada panas matahari. Tetapi Allah sebut, nanti kita akan cerita dalam syurga, orang-orang syurga duduk di bawah teduhan-teduhan. Tak ada matahari, kenapa duduk bawah teduh? Dalam syurga nanti Allah bagi kepada ibu-ibu sikat-sikat daripada sikat emas. Dekat dunia suami komplain tak cantik, dia kata. Tak apa dekat syurga. Tapi kat syurga mana ada tak cantik? Tak ada, kenapa bagi sikat? Dekat syurga nanti tak ada lapar.
Dalam Quran sebut, semua kita akan lihat nanti. Ini kita beritahu awal. Tapi kenapa diberi makanan dalam syurga? Dalam syurga tak ada dahaga. Tapi kenapa diberi minum? Sebab nak suruh rasa nikmat. Ibu pernah tak beli air? Air tu harga dia, air biasalah. Tapi harga dia 100 ke, mahal sikit ke. Lepas tu dekat atas tu dia ada apa? Dia letak payung. Ha? Ada tak? Pernah tak dihidang air, ada payung kat atas tu? Dekat hotel kan? Kenapa letak payung? Nanti cair ke air tu? Tak, sebagai apa? Sebagai cantik-cantik. Itulah syurga. Tapi tak sama dah macam dekat hotel. Sebab Allah kata tadi apa? A'dadtu libadiyas solin ma la ainun ra'at. Dalam syurga tak ada panas matahari. Tapi kenapa ada tuduhan? Dalam syurga rambut semua cantik-cantik. Kenapa ada sikat? Untuk nak tunjukkan kemewahan, kerajaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung nikmat-nikmat tersebut. Ayat-ayatnya kita akan perhatikan menerusi perjumpaan kita pada bulan Oktober nanti pula lah. Cik Haji. Kesian. Betul. Dalam surah 7 tu lah Allah sebut ayat 51 je. Surah 7 ayat 51. Ini antara ayatnya, bila ahli syurga diminta oleh ahli neraka makan dan minum. Mereka kata apa dia? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu, ke atas orang-orang ingkar ini apa dia? Kedua-dua makan dan minum. So tak ada kesian kat dia orang. Ayat lain saya lupa. Ayat 50. Surah 7 ayat 50. Secara tu tak pasti je, kena cari balik. Yang mana? A'dad tu. Okey, a'dad tu li ibadiyas solihin. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Ma la ainun ra'at. Apa yang dah juga, okey, dapat je. Apa yang tiada mata pernah melihatnya. Lepas tu uzunun sami'at tu telinga mendengar. Tiada juga telinga yang mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak ada sebarang lintasan di atas hati manusia. Kalau kita terfikir yang ni paling cantik sekali kat dunia, terfikir je, kita buat gambaran sendiri, bukan itu lagi. Belum lagi. Mungkin ada orang kreatif kan, dia arkitek, dia kreatif, boleh buat satu bangunan yang sangat cantik, dia boleh bayangkan. Kita mungkin buat gambar lidi, pokok rumah macam tu je lah. Tapi ni arkitek, mesti cantik rumah dia. Interior designer pula tu. Tapi bukan itu lagi syurga, belum lagi. Sebab wala khatara ala qalbi bashar. Jadi tuan-tuan puan sekalian, sekali lagi saya nak ucapkan jazakumullah khairah. Terutamanya tadi kepada Haji Razak yang telah mengumumkan tentang tabung infak untuk pembangunan pusat pendidikan semak Quran yang kita hasrat untuk binanya di Manung sana. Yang tujuan dia kita bina itu adalah untuk usaha kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi selepas Rasulullah wafat, mereka tak duduk diam. Mereka bergerak mengembangkan Al-Quran ini untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran. Jadi usaha yang kita nak cuba bawa ni ialah untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran supaya Al-Quran itu dia dimasyarakatkan lah, kalau bahasa politik kan. Nak memasyarakatkan Al-Quran, nak membumikan Al-Quran ni. Gitulah lebih kurang maksud dia. Supaya apa dia? Semua orang baca Quran dalam keadaan faham. Jadi bukan saja pelajar-pelajar. Dan kita pun nampak
dari sudut proses pendidikan Al-Quran dulu sampai sekarang ini, banyak sekolah yang dibina untuk belajar hafal Quran. Kita nak tambah, kita nak apa lagi kita kata, nak menambah baik, iaitu untuk nak suruh masyarakat faham pula. Faham, belajar daripada awal lagi, peringkat awal daripada anak-anak. Dan tak dinafikan nanti bila kita buat di Manung, orang Manung pun dapat jaga fungsi belajar tadabbur Quran, faham Al-Quran, belajar kaedah bahasa Arab, hamzah di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah. Itu mula-mula sebenarnya. Kat sini pun dah ramai dah boleh terjemah Quran, dah buka kelas. Tujuan dia satu saja. Kita nak suruh manusia ini, masyarakat Melayu kita ni faham Al-Quran. Bila dia faham Quran, dia akan nampak masa depan dia yang sebenar-benar. Bila nampak apa yang sebenar, dia akan merancang. Sebagaimana satu hadis Nabi sebutkan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana, Al-kayyisu. So bahasa Melayu pun hebat. Dia terjemah Al-kayyisu dengan perkataan apa? Bijaksana. Sebab sana tu apa sana? Akhirat. Bijak dia tu dekat sana. Bijak dia tu sampai ke sana. Selalu kita kata begitu, tak apa. Engkau boleh aniaya aku macam-macam, nanti kita jumpa kat sana. Sana kat mana? Bukan see you in court. Tak, tapi jumpa dekat akhirat. Jadi kata Nabi, orang yang bijaksana itu ialah orang yang menghitung diri dia. Fikir, kita dah buat belum rumah yang besar untuk syurga. Fikir dosa-dosa yang kita buat tu nanti macam manalah kena azab, na'udzubillah. Anak-anak kita bagaimana pula, adakah dia dah belajar Al-Quran? Kemudian, lepas dah fikir, bukan fikir sahaja. Aku dah fikir dah. Tapi apa kegiatan dia? Dia tak buat apa-apa. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia bekerja untuk kehidupan sesudah mati. Itu kita nak buat. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan dia untuk dapatkan akhirat. Fahaman hari ini adalah fahaman macam mana? Materialistik. Melihat benda baru kita nampak benda itu adalah satu kejayaan. Sedangkan kejayaan yang sebenar ialah kata Allah adalah tentang syurga. Syurga Allah takkan nampakkan sekarang. Syurga ni Allah biarkan dia rahsia. Kita baca dalam surah As-Sajdah selalu kan. Allah sembunyikan. Sebab apa sembunyi? Supaya rasa teruja bagi orang yang beriman. Jadi nak naikkan iman, mesti kena ada ilmu, iaitu Al-Quran. Jadi semua tu kita akan buat dalam satu tujuan, iaitu nak bina sekolah dengan tujuan dia nak faham Quran. Lepas tu nak bekerja supaya kita terus dapat pahala yang berterusan sampai ke akhirat. Nak latih lagi supaya ramai lagi orang boleh mengajar Al-Quran. Maksud mengajar di sini adalah mengajar untuk faham Al-Quran. Itu paling besar sekali. Bukan saja belajar membaca, tapi nak faham Al-Quran. Jadi modul-modul telah kita siapkan. Tuan-tuan pun boleh ikuti. Yang dewasa boleh ikuti. Yang kanak-kanak boleh ikuti. Jadi bila kita ada tempat yang lebih selesa lagi, lebih ramai lagi orang boleh belajar, lebih banyaklah pahala yang kita akan dapat insya-Allah. Jadi saya menyerulah kepada semua, mana yang Allah berikan kelebihan rezeki itu untuk menyumbang usaha ini. Dan butir-butir ada pada tabung tersebut. Nombor akaun pun ada. Siapa yang mungkin nak bank in, boleh nombor akaun, lepas tu kontak nombor yang diberikan di situ untuk makluman, atau ada sebarang pertanyaan pun boleh hubungi di situ. Nak infak lebih dan sebagainya, nak lebih yakin boleh ke Semar Quran di Meru Perdana, berjumpa dengan Ustazah Maimunah binti Mansur tu di pejabat kami di lot 99 hujung sekali kat restoran tu. InsyaAllah kami sentiasa ada di situ. Jadi saya doakan semoga Allah gantikan apa yang kita sumbangkan ini dengan sebaik-baik gantian, iaitu syurganya. Jazakumullah khairah atas perhatian semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang seterusnya, iaitu kita nak sambung tentang nikmat-nikmat syurga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa